Adakah anda tahu bahawa bumi yang kita diami hari ini sudah pun tua? Semakin hari ia semakin sakit. Manusia semakin bertambah di dalamnya. Bumi ini sebenarnya semakin sesak. Jalannya sesak, udaranya sesak, airnya sesak. Sesak dengan sampah. Jom kita saksikan video selanjutnya. Dengan kadar populasi yang semakin meningkat, sampah negara juga kian menggunung. Ketika ini, jumlah sampah yang dibuang setiap hari mencecah lebih 38,000 tan berbanding 33,000 tan sehari 3 tahun lalu. Dengan trend peningkatan sisa pepejal yang mendadak, rakyat Malaysia dijangka menjana 50,000 tan sisa pepejal sehari menjelang 2020. Kita ikuti laporan Tan Sulin. Di Kuala Lumpur, sampah sarap dikutip dari rumah dihantar ke stesen pemindahan Taman Beringin Kepong untuk dimampatkan sebelum dibawa ke tapak pembusuhan pepejal sanitari Bukit Tagar. Jumlah sampah ini jana warga Kuala Lumpur sahaja mencecah hampir 3,000 tan sehari. Okey, actually kami yang terbesar yang terima sampah di Malaysia. Okey, yang mana secara puasa kami terima sampah sebanyak 2,700 tan hingga 3,000 tan satu hari. Okey, kalau kita ikutkan peratusan sampah yang banyak di sini adalah nombor satu adalah bahan-bahan organik dan bahan-bahan yang plastik. Actually, this plastik kita boleh kita semula lah. Dengan kadar penjanaan pepejal negara yang meningkat secara konsisten, kerajaan berdepan cabaran mengurus sepejal yang begitu banyak. Untuk menguruskan sepejal negara sebanyak 38,000 tan sehari, kerajaan terpaksa membelanjakan RM2 bilion setahun. Bayangkan RM2 bilion itu kalau kita boleh kurangkan setengah. RM1 bilion kita berapa banyak sekolah yang kita boleh bina, berapa banyak hospital yang kita boleh bina, berapa banyak universiti kita boleh bina, berapa kilometer yang kita boleh bina jalan raya di Kota Belud dan di negeri Sabah. Sebab itu kalau kita faham bahawa membuang sampah itu masalahnya tidak habis begitu. Masalahnya ialah bila kita buang, masalahnya berlanjutan dengan penggunaan ataupun kewangan RM2 bilion yang terpaksa digunakan untuk mengurus sampah yang dibuang oleh kita. Situasi itu sekaligus menuntut langkah drastik diambil kerajaan bagi menangani isu berkenaan, termasuk mewajibkan setiap isi rumah mengasingkan sepejal di sumber. Rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 38,000 tan metrik sampah setiap hari. Hampir separuh daripadanya adalah sisa makanan dan selebihnya barangan boleh dikitas semula seperti plastik, kertas dan lain-lain. Jika sepejal tidak diasingkan di rumah, ia akan bercampur aduk dan dihantar terus ke pusat pembusuhan sampah. Ini sekaligus menjadikan unsur bagi mengasingkan sepejal ini pada peringkat itu amat sukar. Menerusi pelaksanaan pengasingan sepejal di sumber yang boleh dikuasakan pada 1 September, ia diharap dapat mengurangkan jumlah sepejal yang dihantar ke tapak pembusuhan sampah. Tan Sulin, Astro Awani. Wow, 38,000 tan untuk tahun 2015. Sekarang dah 2020, 5 tahun ke depan tu mesti lagi banyak sampah yang diasingkan. Macam mana ya kita nak tingkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mengurangkan penghasilan sampah dalam negara? First, we will see what is food waste and what is the impact
if we don't manage it in a proper way. Sisa makanan or food waste. Food waste refers to food that completes the food supply chain up to a final product of good quality and fit for consumption, but still doesn't get consumed because it is discharged whether or not after it is left to spoil or expired. Food waste is one of the biggest problems facing mankind today. In Malaysia, about 45% of waste are food waste. By year 2020, according to SW Corps, total amount food waste can certainly fill up 16 of the Twin Towers. Okey, pada pendapat saya, sisa makanan akan dibuang ke tapak pembuangan sampah. Benefit is daripada sisa-sisa makanan kita pergi ke pusat pembuangan sampah yang akan menghasilkan gas metan yang sangat banyak dan sangat berbahaya yang contribute terhadap karbon dioksida yang bermasalah terhadap dunia kita sekarang. Methane is a colorless and extremely flammable gas. It is the primary component of natural gas. If methane gas leaks into the air before being used, it absorbs the sun's heat, warming the atmosphere. For this reason, it's considered a greenhouse gas like carbon dioxide. Bagi saya, masalah sisa makanan ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, saya dapati kita perlulah merancang sebelum membeli ataupun sebelum melakukan aktiviti memasak. Dengan cara ini, masalah pembuangan makanan dapat dikurangkan. Penyelesaian kedua, sisa makanan yang telah dibuang akan dilakukan sebagai kompos dan hasilnya adalah baja. Di mana baja tersebut akan digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah pihak kerajaan haruslah memainkan peranan yang penting dengan mengadakan kempen kesedaran mengenai sisa makanan. Di samping itu, masyarakat juga perlulah melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Okay, now you guys already know what is food waste and how it can impact our daily life. So after this, don't forget to segregate your waste, and let's move on to the next topics, which is plastic waste.
Pada pendapat saya, sampah-sampah sadar plastik, getah-getah yang ada di pantai ini ditinggal oleh pelancong-pelancong dan yang datang beriadah. Jadi masalah mereka selepas makan meninggalkan barang-barang seperti plastik semua dan tidak membuangnya pada tempat yang disediakan seperti tong sampah. Pada pendapat saya, sumber sampah di laut ni adalah daripada aktiviti nelayan. Sebagai contoh, jaring yang digunakan oleh nelayan akan terputus akibat tersangkut di batu karang dan juga dibiarkan di lautan. Selain itu, peralatan memancing yang digunakan oleh orang awam ketika berkelang salah satu faktor utama. Sebab peralatan yang digunakan sebagai contoh jala, tali tansi atau jaring yang telah rosak akan dibiarkan di tepi pantai. Ia membahayakan kepada hidupan laut sebagai contoh penyu yang boleh menyebabkan kecederaan dan juga kematian kepada hidupan laut ni. Saya faham bahawa salah satu punca pencemaran plastik di laut adalah daripada penggunaan skincare pada harian kita, di mana dengan menggunakan skrap muka, skrap badan dan juga Colgate. Semua ini mempunyai microbit dan microbit ini adalah salah satu mikroplastik. Polyethylene and polypropylene. It's a designed microplastic that goes on your face, down the drain, out to our rivers, lakes, into the ocean. Berpunca daripada sikap individu itu sendiri. Lebih gemar meninggalkan sampah-sampah di pantai dan di tempat duduk wakaf-wakaf yang disediakan. Bagi saya, kesedaran orang awam mengenai pencemaran plastik terhadap alam sekitar amatlah kurang. Jadi mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka akan membahayakan pada kehidupan yang lain. Bagi saya, kurangnya pendedahan kepada orang awam mengenai pencemaran plastik itu sendiri adalah salah satu faktor di mana jumlah plastik di lautan semakin bertambah. There's more plastic than planktons and krills, which are a source of food for many fish. Now, according to a research, fish eat plastic because it breaks down into smaller fragments which are similar to the size of planktons. The plastic fragments present in salty seas or oceans release odor similar to that given off by planktons. Hence, fish mistakenly assume the plastic fragments to be planktons and thus eat them. As a result, many of them die. Yeah, the stomach is very, very full, and if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces, and if you see, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a result of that plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, that's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds to the...
there's a lot of plastic in our ocean. And we as a consumers, we don't realize that we actually contributing to ocean pollution where we use the skincare product that contain microplastic. So I suggest to you, after this, we can make a homemade scrub. So we can reduce or we can control the ocean pollution. Alright, now let's move to the next topic, which is chemical waste. Masalah pembuangan sisa kimia di dalam sungai. Sungai merupakan nadi kehidupan kita yang digunakan sebagai sumber air, tempat untuk beribadah, sumber bekalan makanan dan sebagainya. Akan tetapi, kini kebanyakan sungai tidak lagi mampu untuk membekalkan sumber air yang bersih. Ini disebabkan terdapat kilang atau industri menyalurkan sisa kimia mereka ke dalam sungai dan mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Sisa kimia merupakan bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Kes yang terjadi boleh berlaku dalam jangka masa yang pendek atau panjang. Terdapat banyak sungai di Malaysia yang sudah tercemar akibat pembuangan sisa toksik seperti Sungai Maggalatan, Sungai Meru, Sungai Dai dan Sungai Kopok, serta Sungai Kim Kim. Perkara ini sungguh membimbangkan kerana terdapat banyak kesan yang terjadi akibat sikap tidak bertanggungjawab ini, antaranya pencemaran air, sisa kimia yang dibuang ke dalam sungai akan menyebabkan perubahan dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan kepada hidupan di dalam sungai seperti ikan. Perkara ini turut memberi impak kepada pendapatan nelayan di kawasan tersebut disebabkan kekurangan sumber bekalan makanan bersih untuk dijual di pasar. Selain itu, ia juga turut menjejaskan kualiti sumber bekalan air yang bersih yang digunakan penduduk di kawasan tersebut, terutama bagi penggunaan harian. Jika perkara ini tidak dirawat, ia akan memberi kesan kepada kesihatan penduduk tersebut. Seterusnya, pencemaran udara. Ia terjadi apabila sisa kimia yang mengalir ke dalam sungai menyebabkan bakteria di dalam sungai bertindak balas sehingga menghasilkan gas wap toksik yang merendahkan kualiti udara sehingga berbahaya kepada orang awam kerana mudah dihidu. Individu yang terhidu pencemaran kimia ini akan mengalami muntah, loya dan sakit kepala, manakala ada pula yang ketika sehingga koma dan menjejaskan fungsi buah pinggang. Ia memberi kesan yang cepat bagi individu kanak-kanak, golongan warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Sisa kimia ini juga mampu menghasilkan bau yang busuk sehingga dapat mengganggu kehidupan seharian penduduk tersebut dan menyebabkan masalah kesihatan seperti batuk, demam dan sesama akibat pencemaran bau. Disebabkan masalah pembuangan sisa kimia ke dalam sungai semakin banyak dilaporkan di berita dan di akhbar, cara penyelesaian bagi mengurangkan masalah ini dengan memastikan sisa kimia yang dibuang ke dalam sungai hendaklah dirawat terlebih dahulu. Antaranya dengan menggunakan biji pokok keluh.
Kaedah ini amat masuk alam kerana ia tidak menggunakan bahan kimia, sebaliknya hanya menggunakan biji pokok kelor. Pihak pengarah ASERI, Prof. Madya Dr. Hafizan berkata, rawatan menggunakan kaedah biologi tanpa kimia mampu mendapatkan peneutralan biologi, biosopsi serta menghapus pewarna dan pencemaran organik kesan daripada industri. Kaedah ini mampu menjernihkan air dan terbukti berkesan, murah serta lebih masuk alam berbanding kaedah konvensional yang digunakan dahulu. Selain itu, sisa kimia dari industri boleh ditapis dengan menggunakan kulit durian dan manggis. Penyelidik dari Universiti Malaysia Kelantan berjaya mencipta inovasi daripada sisa agur bagi perawatan, penapisan dan penurungan air serta air sisa industri. Produk itu dikenali sebagai Nano-Magnetic Adsorbent Composite yang digunakan dengan menggunakan tempurung kelapa, kulit manggis, batang jagung dan kulit durian. Kaedah ini didapati lebih murah, mudah, berkesan dan masuk alam. Okay, that's all from us, and we hope that you gain a lot of information from this video, and don't forget to share it with your friends to save our environment. And remember, avoid single-use plastic, segregate waste, and do not dispose chemical waste illegally to save our environment. Thank you.